Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sampai pukul berapa ni? 10.30 rehat. Okey. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan pada pagi ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan untuk berada di atas tanah, yang mana apabila kita balik nanti belum tentu kita balik ke rumah, mungkin saja kita balik ke tanah. Rumah dan tanah itu belakangnya sama, tapi pengakhirannya berbeza. Mudah-mudahan kalau kita balik ke tanah, kita balik dalam keadaan di tanah itu telah ada rumah yang boleh kita duduk dengan selesa, yang menjadi tempat sebagai tempat kita, yang Allah sediakan sebagai tempat yang baik untuk kita. Khusus asas haji, sebagaimana yang tuan-tuan mungkin dah maklum, dia ada beberapa siri kan, 1, 2, 3, 4 sampai 10 tak silap saya. Jadi saya tak pasti adakah tuan-tuan dan perempuan, saya tak pasti tabung haji dah keluarkan ataupun belum tawaran haji, tetapi mungkin ini sebagai satu persediaan. Dan sebagai mau tak mau, suka tak suka, kita ada tanggungjawab yang wajib untuk kita selesaikan, iaitulah rukun Islam, darwatus sinam, kemuncak. Bahkan kalau kita tengok pada hari ini, jihad peperangan itu sudah tak ada, melainkan ada tempat-tempat yang tertentu, dan kita pun tak boleh join kan, tak boleh atas sebab-sebab patut-patut tertentu. Kita menjadi orang yang tidak berpihak ataupun kecuali, tetapi kita masih lagi boleh berdoa, buat memberikan awareness, kesedaran kepada orang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang sepatutnya seorang Muslim buat bagi saudara-saudara dia yang tertindas, tanahnya yang dirampas. Tapi bagi orang perempuan tak pergi perang, orang perempuan tak senjata, orang perempuan tak disyariatkan untuk medan perang, melainkan kalau ada arahan daripada pemerintah yang mewajibkan semua orang keluar, contoh, itu lain cerita. Tapi pada asalnya orang tak, bahkan perangan orang perempuan tak boleh dibunuh, kanak-kanak tak boleh dibunuh, orang tua tak boleh dibunuh. Orang tua ni kalau mudah kategori dia yang ada kad pencen lah, kad pencen kan. Dia rumah-rumah ibadah tak boleh diroboh, pokok-pokok tak boleh potong. Dan bagi orang perempuan, oleh kerana dia tak ada jihad untuk perangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, jihadun la fi, jihad yang tak ada pembunuhan. Apa dia jihad tu? Iaitulah
Haji dan al-hajj wal umrah, Nabi sebut haji dan umrah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang Muslim, kita kena letak prioriti kita dalam kewangan kita. Kewangan kita. Ramai orang ke kewangan dia untuk hari tua dia, untuk hari tua dia, supaya anak dia sebagai investment. Maksudnya tak apa lah, aku ada anak, nanti anak aku yang akan bela aku masa tua. So dia akan ada perancangan kewangan dia kan. Khususnya sekarang ni orang bagi memastikan selepas daripada umur pencen dah tak bekerja, kita ada kewangan kita yang mencukupi sebelum kita mati. Adakah salah? Jawapannya tak salah. Sebagaimana kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perkara yang dibuat untuk family dia, ada qutusanah dipanggil. Qutusanah, iaitu bekal survival setahun. Itu minimum lah, minimum bekal survival setahun. Tapi beras simpan setahun hancur lah, lebur kan. Selalu makan dia apa kan. Termasuknya adalah kewangan yang mencukupi untuk setahun. Tetapi kita kena ada satu dalam fikiran kita, bahawa dia panggil boleh tutup sliding door tutup silau. Betul bang, tutup Haji sliding door. Terima kasih. Tapi dalam kita nak menyimpan untuk kita punya masa depan tu, kita kena ada satu peringatan pada diri kita, yang mana peringatan ni Allah yang bagilah. Iaitulah Allah kata yahsabu annama lahu akhladah. Allah kata yahsabu annama lahu akhladah. Allah mencela satu kumpulan manusia yang mana mereka ni yahsabu annama lahu akhladah. Itulah mereka menyangka harta mereka yang ada mereka ni, itulah yang akan mengekalkan survival mereka. So kita pergantungan kita ialah kepada harta yang kita simpan. Dia kena balance. Bukan jangan simpan, tapi kita jangan bergantung dengan apa yang kita simpan. Priority kewangan. Selain daripada itu, sebenarnya sebagai seorang Muslim, pada ketika mana dia telah menjadi seorang mukallaf, dan sekarang ni ramailah ibu-ibu, ayah-ayah yang lahir-lahir je dia dah daftarkan baby tu kan. Saya pernah jumpa satu family, 8 orang adik-beradik dia, semua pergi. Kata mana boleh dapat serupa sama setahun ni. Kata memang daripada lahir anak bapa dia menyimpankan sikit-sikit untuk dia. So dia akhirnya dia pergi haji. Cuma poin yang saya nak sebut di sini ialah seorang Muslim mahu tidak mahu, kalau dia mesti meletakkan prioriti simpanan duit dia itu kepada untuk dia menunaikan haji, kerana itu adalah tanggungjawab rukun, yang mana dia menjadi satu kesalahan kalau satu orang tu dia boleh beli rumah, dia boleh ada kereta, dia boleh ada simpanan situ dan sini, tetapi kemudian dia tidak mendaftar haji dan dia tidak ada keinginan pergi haji, ataupun dia tidak ada persediaan ke arah tersebut. Ditakuti itu bukan termasuk daripada orang yang orang yang dikecualikan daripada haji, iaitulah orang yang tidak kemampuan. Itu kita takut. Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan adanya terdetik di sini. Sebenarnya benda tu tak payah terdetik
sebab benda wajib ni, rukun ni, nak tak nak, hang terdetik tak terdetik, seru sampai tak sampai. Satu orang ni dia bekerja, contohnya dia bekerja di KFC, promote pula, kerjalah di mana-mana pun, dia ada pakaian official dia, rasmi ni. Boleh tak kalau saya kerja dengan satu syarikat ni, kemudian syarikat telah tetapkan kena pakai baju sekian-sekian, kemudian saya kata saya nak jadi I want to be myself, saya tak mau pakai, saya nak pakai baju yang saya nak pakai lah. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh kan? So kita akan dikenakan tindakan tata tertib dan sebagainya kan. Maka demikianlah kita sebagai hamba. Allah telah tetapkan sesuatu, telah tetapkan perkara-perkara yang wajib kita buat. Kemudian kita kata I want to be myself, saya tak nak buat sebab saya nak jadi diri saya. Tak boleh. Kita kena jadi sebagaimana yang Tuhan suruh lah. Tuhan suruh tutup aurat, tutup aurat. Tuhan suruh solat, solat. Tuhan suruh puasa, puasa. Zakat, zakat. Haji, seterusnya lah. Sampai tak poin tu? Maka haji ni bukan sampai seru. Tak. Dia ada satu kesilapan, dia sampai seru, dia kata. Dia bukan sampai seru, dia memang kena ada rasa tanggungjawab. Yang bermula, of course lah ya, dia bermula daripada sini lah. Dia bukan bermula daripada sini, dia bermula daripada sini. Semoga Allah ampunkan saya kalau saya cerita ni menyebabkan saya rasa membesar diri. Semoga Allah ampunkan saya. Cuma benda ni memang berlaku kat saya. Pada satu tahun 2008, saya pergi belajar ke Sudan. Saya pergi ke Sudan. Cuma masalah masa saya di Sudan tu, saya ada masalah kewangan. Saya tak dapat mendaftar universiti. Saya masuk Mahat Hafiz, duduk di ceruk kampung. Susah. Dan saya nampak antara sebab kesusahan saya tu, mungkin ataupun pasti ke, saya pun tak tahu, kerana saya pergi tu dengan iringan air mata seorang ibu. Mak saya menangis, macam dia panggil mengizinkan tetapi tidak merelakan. Kata kau nak pergilah. Macam tu. Faham tak? Kan? Kemungkinan. Tapi setahun tu adalah setahun yang sangat memberikan saya pengajaran yang banyak lah. Kemudian selepas pada musim haji tu, balik beberapa orang kawan senior, abang-abang, balik daripada menunaikan haji, naik kalau daripada Sudan dia akan naik kapal, berlabuh di JT Jeddah lah, port Jeddah port. Jadi balik diorang ni, balik tu nampak begitu ada haibah, ada, Masya Allah, kita rasa kita begitu admire pada mereka. Dan saya simpanlah hati, ya Allah ya Tuhanku, tahun depan saya nak pergi haji ya Allah. Saya nak pergi haji ya Allah macam mereka ni. Tapi dalam masa tu saya tak ada walaupun $1. Masa tu saya tak ada walaupun kat sana pakai pound lah, pound Sudan. Masa tu satu pound Sudan boleh dapat RM2.50, RM2.50. Maksudnya masa tu Sudan belum terpisah dua. Jadi duit dia masa tu mahal lagi. Saya tak ada walaupun $1 USD masa tu. Tapi saya sebut, ya Allah, tahun depan saya nak pergi haji. Macam mana pun saya yakin kau pasti sampaikan saya. Tapi kita dengan Allah, kita sebut aku kau kan. Tapi tu tak kasar lah, aku kau dengan Tuhan ni tak kasar. Sebab dia panggil memang telah ma'ruf cara kita berkomunikasi dengan Tuhan ni. Kita guna aku kau lagi selesa kan. Saya awak je kelakar kan. Jadi pada tahun 2009 tu saya pergi haji. Saya tak keluar satu. Tapi ialah ada cara jalan lah, iaitu jalan dia ialah
saya dapat tawaran beasiswa belajar di Arab Saudi. Yalah, tahun pertama dia bawa pergi haji secara percuma. Tapi tak kisahlah macam mana, mesti membawa ke arah tersebut. Tidak boleh dikesampingkan, bahkan dia menjadi keutamaan. Saya pernah join satu program di Kemboja masa saya student lagi juga lah. Masa program-program ni masa student je banyak, sebab semua orang bayar, kita pergi je, buat je. Makan tanggung, sebab dia tahu banyak student ni dia tak perlu ada allowance, tak perlu ni, makan je, yang penting bagi dia makan. Masa saya pergi ke Kemboja, bersembang dengan orang kampung, dia pun miskin, tapi keutamaan mereka bukan buat rumah, bukan kereta besar. Keutamaan mereka ada duit pergi haji, ada duit pergi haji. Kan, saya tak suruh terima, tetapi dia benda ni subjektif lah. Mungkin orang akan kata kena ada rumah, kena ada kereta dan bla 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 bla, tu pulang. Tapi saya nak sebut priority tu, priority. Kita kena ada letak priority tu, nombor berapa haji ni, nombor berapa haji ni. Okey, minggu pertama khusus haji ni dia sejarah. Boleh saya tahu siapa yang tak pernah pergi umrah lagi? Siapa angkat tangan yang tak pernah pergi umrah? Oh, ada 1, 2, 3, 4. Tak pernah pergi umrah 4. Minggu pertama ni boring, bukan boring, saya takut lagi saya bercakap seorang. Dia sejarah Mekah, sejarah. Tapi kita ceritalah sebab apa? Dia panggil, ada satu pepatah Arab, dia panggil wa idza fatakal tifatu ila al-madi faqad ghaba anka wajhu ta'assi. Sebut kalau kamu terlepas daripada memandang kepada belakang, kamu akan mendapati ataupun kamu akan hilang apa itu mencontohi. Apa itu mencontohi? Kalau kamu tidak melihat ke belakang, kamu akan tidak tahu apa itu erti mencontohi. Sebab kita perlu ada satu contoh untuk kita bergerak. Kita juga kalau bawa kereta, kita ada side mirror sebagai reference, bukannya sebagai kita punya fokus, reference. Kita tengok belakang kan, bukannya kita bawa kereta tengok belakang tak, kita tengok depan. Depan ni adalah big picture yang mana kita kena ada reference kat tepi kiri kanan. Begitulah sejarah. Sejarah ni sebenarnya dia ada satu istilah, dia panggil repetition, pengulangan. Dia akan kembali berlaku dengan cara yang berbeza, tetapi jalan cerita dia yang hampir sama, watak je berbeza. Begitulah sejarah. Dan sejarah kalau kita tidak ambil langsung, maka kita akan ada masalah yang kita sebut tadi, masalah mencontohi. Tidak akan ada contoh. Apabila kita sebut Nabi SAW sebagai qudwah, ada orang kata selalu memberi alasan Nabi SAW itu tak boleh jadi qudwah sebab dia Nabi, mana boleh ikut. Maka kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran Nabi itu sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Teladan yang baik ni memanglah kita kena ikut. Kalau kita kata dia Nabi, jadi kita tak boleh ikut, maka untuk apa Allah mengutuskan dia sebagai seorang manusia? Baik utus malaikat, sebagaimana para kufar musyrikin berkata, apa hantar manusia kampung, orang kampung untuk menyampaikan risalah langit? Hantarlah malaikat, dia kata. Jadi Nabi SAW itu diutuskan sebagai seorang manusia yang dia berkahwin, dia makan, dia minum, dia berkeluarga, dia membeli, dia menjual, dia buat semua perkara-perkara yang manusia lain buat supaya kita boleh contoh dia. Itu maksudnya. Jadi itu sejarah. Bagi mereka yang dah pergi Mekah dan Madinah ni, so dia dah ada gambaran. Tetapi adakah dia telah mengetahui bagaimanakah Mekah itu boleh ada?
bagaimanakah Madinah itu boleh wujud? Bagaimanakah kenapa Mekah dan Madinah itu dipilih? Maka ada persoalan-persoalan yang sepatutnya satu orang pergi tu dia dah tahu. Kita sebelum beli rumah, kita akan buat kita akan study dulu kan latar belakang persekitaran. Ada sekolah ke, jauh tak dengan masjid, akses ke lebuh raya macam mana, kita kaji kan, kita tengok kan, kita tengok jiran tetangga macam mana. Kalau kita beli kereta, kita tengok spek dia macam mana, berapa sisi kereta tu, lampu LED ke, ada berapa seater. So kita akan buat kajian latar belakang, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak beli, tempat tersebut kalau rumah. Demikian Mekah dan Madinah kita nak pergi. Dan itulah satu-satunya kemungkinan, satu-satunya peluang yang kita boleh pergi ke situ. Tak ada dah hari lain. Maksudnya kemungkinan itulah pertama dan terakhir kita pergi. Maka kita kena sungguh-sungguh dapat ada rasa keterikatan dengan Mekah dan Madinah itu. Dari sudut apa? Bukan dari sudut kenangan. Ada orang dia pergi, nampak dia pergi tu, dia membawa balik kenangan, membawa balik, dia panggil hadiah. Orang pergi umrah, pergi haji, dia bawa balik apa? Dia bawa balik apa? Orang yang kita tunggu-tunggu, dia bawa balik Zam-Zam. Dia bawa balik hadiah lah, tasbih, kopiah Cina, tasbih Cina, jubah Cina, unta Cina tu, unta yang boleh talbiah tu, labbaik Allahumma labbaik, unta boleh talbiah tau kan. Dia bawa balik. Orang kampung pun, kalau orang balik haji ni, orang kampung rajin datang nak tu air Zam-Zam dalam bekas emas tu, bekas kecil tu kan, seorang sikit. Kita bawa balik hadiah, kita bawa balik kenangan. Dan benda ni ada tempat-tempat yang begitu terzahir, yang kita nampak orang balik dengan kenangan. Dia balik tu memang dengan kenangan. Kenapa kita kata dia balik dengan kenangan? Dan semoga Allah jauhkanlah kita semua daripada perkara-perkara tersebut. Saya pernah terjumpa satu orang tak kenal pula. Dia kata, saya nak bagi percuma je tudung, telekom, setongan, saya nak bagi percuma. Saya baru balik haji, baru balik umrah. Semua ni saya nak let go, saya nak bagi. Sedangkan pakaian-pakaian aku pakai tak duduk di Mekah pun pakai juga kan, pakaian-pakaian tu kan, pakai juga. Tapi dia nak let go. Mana kata dia pakai tu time tu je. Semoga Allah ampunkan kita dan dia. Semoga Allah selamatkan kita dan dia. Kita tak judge apa-apa kat dia, tapi kita cuma nak sebut bukan satu yang pelik. Satu orang saban tahun pergi ke Mekah, kalau ustaz-ustaz yang bawa jemaah ni, mutawif ni, bukan saban tahun, saban bulan, bahkan kadang-kadang back to back. Tapi kan ada satu saya perasan, ustaz-ustaz tak ada yang mati lagi di Mekah dan Madinah. Ustaz-ustaz tak ada yang mati lagi di Mekah dan Madinah. Lepas tu mereka ni buat lawak lah. Dia kata, memang mana nak mati di Mekah dan Madinah. Ustaz-ustaz ni pergi sebab ada elon. Pergi bukan dengan hati sangat. Pergi dia bercampur. Jadi ustaz-ustaz ni susah sikit nak mati di Mekah dan Madinah. Tunjuk lah. Kata ustaz-ustaz ni ikhlas, insyaAllah, mudah-mudahan. Atau bukan nak kata siapa-siapa lah, tapi tunjuk di kalangan mereka lah. Cuma macam tu lah. Semua orang ada keinginan nak mati di Mekah dan Madinah, contoh kan. Semua orang ada keinginan tu. Okey. Slide yang pertama ni talbiah. Kalau tuan-tuan pergi kursus umrah, slide yang pertama memang talbiah.
Talbiah ni kenapa kita selalu disebut sebagai tempat yang pertama? Sebab talbiah ni tak ada kat ibadah lain. Itu yang pertama. Talbiah tak ada pada ibadah lain. Kemudian yang kedua, talbiah ni dia susah. Dia senang di mulut, susah pada perbuatan. Senang kat mulut, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan senang. Tetapi talbiah ni susah. Susah. Saya tanya tuan-tuan, kalau keluar ni, kalau dalam beg duit tuan-tuan ada 100, tiba-tiba ada satu orang, dia kata dia nak kena tendang keluar daripada rumah, dan confirm dia tak ada keluar dan dia kurang RM90 lagi, tuan-tuan ada 100 je. 100 je. Memang tak ada lain dah. Nak makan rumah pun tak ada lah. Isteri kat rumah bukan ada Maggi. Ada 100 je. Kawan tu minta RM90. Siapa bagi? Boleh bagi tak? Kalau boleh bagi. Boleh bagi tak? Tanya, jangan jawab lah. Jangan jawab kat saya lah. Tanya kat diri sendiri. Boleh bagi tak? Betul-betul ada 100 je. Dia bukan ada 1000. Kalau ada 1000 orang minta 100, okey je. Kita ada 1000, kita ada 100, betul-betul tu last. Kan? Kita dah rindu dah kat gaji. Uish, rindu lah aku kat gaji. Lama tak jumpa. Kan? Kalau orang makan gaji. Ni ada 100. Dia minta RM90. Memang confirm dia tak tipu. Kita tanya, kita boleh bagi? Ataupun kalau lebih worse daripada tu, kita ada 100 dan memang dia minta 100. Dalam akaun tak ada, simpanan tak ada, semua apa tak ada, ada 100 tu je. Sebelum kita dapat contohnya payment, kalau kita ada job freelance ke apa ke, boleh bagi. Sebab tu kita kata susah. Talbiah itu susah. Walaupun pada mulut senang, talbiah itu susah. Kerana di situ dia disebut, sesungguhnya segala puji, nikmat, wal mulk tu kerajaan dan pemilikan adalah kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Dia panggil talbiah ini untuk buang rasa memiliki. Manusia dia akan sedih dan rasa hilang bila dia rasa itu dia punya. Dia punya. Anak dia punya, kereta dia punya, rumah dia punya, account bank dia punya, saham dia punya, apalah semua dia punya. Dia punya. Jadi dia akan rasa sedih kalau benda tu hilang. Sama je semua orang pun. Allah sebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul thawab. Qul a'unabbi'ukum khairum min dzalikum. Manusia ini dicipta memang dia suka yang pertama an-nisa, wanita-wanita. Orang perempuan suka lelaki lah, orang lelaki suka perempuan. Kalau yang suka sejenis itu dah lain liga dia dah. Itu dah lain liga dia. Kan? Tapi secara fitrahnya semua orang macam tu. Nisa, isteri, pasangan. Yang kedua anak, wal banin, dan yang ketiga wal qanatiril muqantarati sampai akhir tu semua harta. Semua harta. Dia ada sebut pasal jambatan, dia ada sebut pasal kenderaan, semua harta. Kemudian Allah kata, mahukah aku bagi tahu kamu apa yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Maka sudah tentu yang lebih baik itu apa yang kita belanjakan kepada Allah dan Rasul. Okey. Talbiah. Talbiah ni tak boleh diajar. Tak ada siapa boleh ajar tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri yang akan belajar.
sedikit demi sedikit untuk buang rasa memiliki. Buang rasa memiliki. Okey. Untuk minggu pertama ni, yang pertama kita akan cover sejarah Mekah, kedua adab kelebihan tanah Mekah, ketiga sejarah Kaabah dan Masjidil Haram, keempat kawasan Masyair Haji, kelima sejarah Madinah Munawwarah. Okey, Mekah ni kalau tuan-tuan perasan kan, masjid dan juga Safa dan Marwah tu, perasan tak dia bentuk dia macam ni? Ni masjid, ni Safa Marwah. Tu satu kebetulan ke apa tak tahu, tapi dia bentuk dia macam ni. Ni bentuk apa? Bentuk kita tahiyat kan. Tahiyat kita akan buat macam ni kan. Tahiyat macam ni. Ni antara cara yang Nabi ajar tahiyat ni. Ni bertemu ni, pegang bulat. Ada orang buat macam ni dan seumpamanya, tapi ni antara yang disebut dalam hadis sebahagiannya dalam Bukhari, ada dalam Bukhari dan lain-lain. Macam ni. So Mekah Madinah ni, Mekah Madinah pula, masjid dan juga Safa dan Marwah ni, kalau perasan dia bentuk dia begini. Masjid, so ni Safa Marwah. Okey, sejarah macam mana boleh ada penduduk di Mekah? Sejarah macam mana boleh ada penduduk di Mekah? Iaitulah sejarah macam mana boleh ada penduduk di Mekah ialah bermula dengan kisah yang orang perempuan tak berapa suka nak dengar. Iaitulah kisah, siapa tahu? Kisah macam mana Mekah boleh ada? Asbab dia ialah kisah. Boleh siapa sebut? Kisah apa? Orang perempuan tak suka. Apa yang orang perempuan paling tak suka? Takut nak cakap lah pakcik. Macam takut. Apa? Poligami. Dia bermula kisah macam mana Mekah boleh ada. Asbabnya ada poligami. Ia adalah sejarah yang tidak boleh dipadam. Walaupun kalau tak suka ke, ustaz, dia ni mula dah ni nak cakap pasal poligami. Tak. Kita cakap pasal sejarah saja. Dia bermula dengan poligami. Iaitulah apabila Nabi Ibrahim AS dia berkahwin dengan Sarah AS. Siti tu tahu tak singkatan bagi apa? Sayyidati, Sayyidah. Dia bukan nama. Mari kat kita bagi nama anak kita Siti kan. Siti tu Sayyidah, tuan. Kalau puan lah, puan. Mrs. puan. Sayyidah. Jadi singkat dia jadi Siti. Siti. Kalau lelaki dia panggil Sidi. Singkatan bagi Sayyidi. Tapi orang lelaki tak ada bagian nama anak Sidi tau. Tapi orang perempuan kita akan Siti Aisyah, Siti. Tak apa je, betul. Maksud dia tu betul. Singkatan bagi Sayyidah. Berkahwin dengan Sarah tidak dikurniakan anak sehingga akhirnya Ibrahim AS mengambil keputusan untuk berkahwin dengan, dan oleh kerana kecemburuan yang begitu memuncak sehinggakan Hajar ketika setelah melahirkan Ismail AS, ketika dia nak pergi ke tempat yang lain, dia padam kesan tapak kaki. Dia padam kerana dia takut Sarah cari dia. Dia takut. Takut. Cubalah tanya isteri-isteri kedua kalau ada kawan-kawan kan. Dia takut dengan isteri pertama kan. So Sarah ni buat macam tu lah. Dia takut. Kain dia labuh. Kain orang perempuan ni. Tetapi sekarang ni terbalik. Orang lelaki yang pakai labuh, orang perempuan pakai singkat. Sebenarnya memang sejak dahulu lagi orang perempuan kainnya labuh. Kalau dia apa dipanggil, kalau dia kotor kan, kalau lalu kotor boleh bawa semayang tak? Boleh. Siapa kata tak boleh bawa? Bahkan disebut oleh para fuqaha, kalau kita lalu kat sini, kotor kat sini, guna kain kita,
So yang depan inilah yang akan menyucikan yang belakang. Maksudnya kat kotor, so kena tanah ni dia membersihkan, bersih. Faham? Maksudnya orang perempuan dia tak boleh dah pakai macam orang lelaki ni, nampak tumit. Dia pakai labuh, kan, pakai labuh. So kat supaya dia supaya apa? Nampak kaki terseret dengan kain, terseret. Jadi hilanglah jejak. Maka hajat telah dibawa, maka dia perkara rakam Ibrahim ayat 3. Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin lahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah illa fi kitabin. Subhanahu, wahai Tuhan, askantu min dzurriyyati, telah meletak di kalangan zuriat aku. Ketika Nabi Ibrahim berdoa min dzurriyyati, kerana aku akan meletakkan zuriat aku. That mean ada zuriat yang lain. Min dzurriyyati. Dan kita tahu bila setelah melahirkan, hilang beberapa tahun selepas itu, Sarah melahirkan Ishak. Yang mana daripada jalur Ishak inilah lahirnya keturunan Israel. Itulah yang kita Yakub, Israel itu Yakub, kan, ayat perhatian. Okey. Di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan langsung. Tumbuhan yang tak ada, tumbuhan yang boleh dimakan, tak ada tumbuhan. Sampai hari ini Mekah tak ada tumbuhan yang boleh dimakan. Sampai hari ini Mekah adalah satu tanah yang tak boleh menjadi tempat orang nak tanam pokok, sebab dia tanah batu keras. Kalau betul pasal yang dah pernah pergi rumah atau mungkin dah pernah pergi kadang-kadang hotel tu belakang dia tu masih lagi batu, bukit batu, masih lagi batu. Maksudnya dia potong jadi hotel. Belakang tu batu ni. Makna kata gitulah dia keadaan Mekah. Biwadin ghairi dhi, berdekatan dengan Baitul Haram, rumah kamu yang muharram, iaitu Baitul. Makna kata ketika itu Allah telah ada, dan kita tahu memang dia telah ada sejak belum Nabi Ibrahim lagi, sejak Nabi Adam lagi telah ada asasnya. Sebab itu Allah sebut wa Ibrahim qawaid, kata di mana di atas foundation. Mana kata benda dah ada, tinggal lagi dia membinanya di atas foundation. Rabbana liyuqimus salah. Yang pertama, wahai Tuhan, jadikanlah mereka itu mendirikan solat. Nabi Ibrahim mendoakan yang pertama sekali, bukannya Rabbana liyuqi, walaupun tu Allah, Rabbana liyuqi salah. Yang pertama, mendirikan solat. Itu adalah foundation Muslim. Foundation Muslim
bukan haji. Haji ini adalah benda yang terbina di atas foundation. Dia adalah kemuncak. Tak mungkin satu orang pergi ke kemuncak melainkan dia ada foundation. Sebab tu antara masalah umrah, Allah dia ada tertutup kepala. Sekarang saya, ustaz, saya tu buat macam ni, dam ke? Takut dam. Tapi yang paling ditakuti sebenarnya, kalau bawa orang, dia paling takut sembahyang kat dalam. Dia tak sembahyang dalam flight. Kita nampak orang-orang Melayu ni, orang lain ramai buat lah, itulah sembahyang kat tepi longkang. Hotelnya dekat, hotelnya betul-betul kita nampak turun atas sofa yang tepi longkang sembahyang ni. Sebab hotel dekat lah. So kena tanya balik, kalau kita pilih hotel yang dekat, kenapa kita pilih? Apa sebab kita pilih tu, nak pilih hotel yang dekat? Sebab kita tengok function dia tu, tak semua orang ambil function yang fungsi yang sama. Yang dekat tu, tidak semua orang mengambil fungsi yang sama daripada hotel yang dekat tu. So, ada something wrong somewhere. Okey, Rabbana yuqimus salah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah kata, Allah merakamkan kataan Nabi Ibrahim. Tak ingat ayat dia, tapi kaitan dengan solat. Rabbana liyuqimus salah. Yuqimus salah. Kita ada bawa itu hari jemaah buta. Dia buta sejak lahir. Macam saudari yang sahabat pernah ikuti seorang yang bernama Masyitah tu kan, dia hilangkan sebab aksiden tu. Itu dah besar, tu lain, dia punya ujian dia lain. Tapi yang dia loh bongkiat sejak lahir. Dia mengucap syahadah pada 16 Oktober 2000 ketika umur 16. Maksudnya tak boleh daftar lagi dia punya registration sebagai Muslim tu. Umur 18 boleh. Tapi dia telah mengucap syahadah umur 16. Dunia dia gelap. Umur dia 16, dia berkawan dengan kawan Muslim, dan sehingga dia mengambil tindakan lari daripada rumah, ambil Grab, pergi stesen bas, naik bas, pergi Perak, tak ingat, di Perak lah, Parit kot, Parit, naik bas. Kawan itu buta juga. Marah sama ada tunggal. Dia anak tunggal ni special, anak tunggal. Dia anak tunggal. Kemudian selang 2 minggu, ni dia keluar rumah kerana pakcik dia bukakan pintu. Kemudian tanya dia, kenapa pakcik bukakan pintu nak lari rumah? Dia kata pakcik dia semak,
orang Grab tu duk ten semak dia buka, sehingga menyebabkan mak dia dengan pakcik dia ni bergaduh lah. Sampai sekarang pun walaupun dah okey masih bermasam muka. Dah 7 tahun pakcik dia pergi bukakan pintu sehingga menyebabkan anak dia lagi dan akhirnya menerima. Mak dia Loh ni satu Muslim seorang-seorang anak tunggal. Balik lepas tu mak dia marah lah. Mak marah, keluar balik, naik Grab, pergi stesen bas, naik bas, pergi balik. Duduklah dia dengan kawan dia. Sehinggalah ke satu tempoh, akhirnya dia pun terima dia dan dia. Apa yang saya nak cerita tentang Loh ni, ketika buat umrah, kemudian tanya dia, Loh apa perasaan buat umrah? Dia kata entah, tak boleh nak feel, sebab tak boleh nak rasa. Tak boleh nak rasa. Kemudian saya tanya Loh solat 5 kali sehari, Loh nampak Kaabah? Dia kata tak nampak. Apa Loh rasa? Rasa tenang, rasa dekat dengan Tuhan, rasa jiwa itu damai. Dia kata tak nampak juga Loh, tak nampak, sama macam Loh buat umrah. Betul juga. Dia kata betul juga. Begitulah manusia. Kita ada perkara yang kita tak perlu lihat. Kita solat setiap hari, kita nampak. Mana ada orang yang hari-hari boleh nampak Kaabah solat? Hatta kalau dia pergi Masjidil Haram sekalipun, mungkin masa dia solat dalam, tapi tak nampak pun Kaabah. Tak nampak. Kerana yang kita sembah itu bukan benda yang boleh lihat dengan mata kasar. Kita memang tak boleh tengok. Kaabah itu hanyalah kesatuan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita halakan wajah kita ketika solat ke arah Kaabah? Kenapa? Boleh siapa jawab kenapa? Kenapa kita solat arah Kaabah? Kenapa sebelum tu kita arah Baitul Maqdis? Bukan kita lah, saudara-saudara kita pun pergi sebelum kita, para sahabat. Kenapa? Adakah Tuhan di situ? Tidak. Tetapi tak Tuhan di situ. Kita solat ke arah Kaabah kerana Tuhan suruh, bukannya kerana ada sesuatu yang special, yang lebih pada Allah menjadi dia special lah. Kita selalu menghadapkannya Allah yang suruh. Rabbana yuqimus salat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi. Dan Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan, jadikanlah faj'al af'idatan minan nas, jadikanlah sebahagian daripada, dan jadikanlah jiwa sebahagian manusia cenderung kepada Engkau, cenderung kepada Baitullah. Sebahagian manusia. Doa itu sebahagian manusia, bukan semua manusia. Itu kita takut lagi satu. Tadi Rabbana liyuqimus salat. Wahai Tuhan, agar mereka mendirikan solat. Zuriat-zuriat aku ni agar mereka mendirikan solat. Mana kata solat ni seolah-olah ayat tu nak bagi tahu tak ada siapa pun terkecuali solat. Tak ada, nobody. Pada tempat macam mana sekalipun, keadaan macam mana sekalipun, solat tak tinggal, tak boleh tinggal. Tetapi Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Sebahagian manusia saja yang cenderung. Sebahagian mufassirin menyebut sebahagian manusia itu ialah mereka yang beriman, mereka yang Muslim. So jika kita, alhamdulillah. Sebab apa kita nak ke situ? Kerana ada iman pada jiwa kita. Warzuqhum minas thamarat, dan rezekikan mereka tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kita pelik, Mekah ni tak ada buah-buahan, Mekah ni tak ada pokok, tak boleh tumbuh. Tetapi Allah kata rezekikan penduduk mereka buah-buahan. Lalu Allah menjadikan, sebagai mufassirin menyebut, doa ini adalah refer to Taif.
So Taif ini adalah sumber buah-buahan kepada penduduk Mekah. Okey, selesai ayat 37-38. Sebut saya sini, Allah perintah kepada Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, Hajar, Ismail di Mekah. Ketaatan Nabi Ibrahim pada Allah dan bertawakal. Doa Nabi Ibrahim menjadikan hati-hati manusia tertarik untuk datang ke Mekah. Doa Nabi Ibrahim tentang rezeki dan keberkatan bagi tanah haram Mekah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail tu, kan dia kata apa? Dia kata, Allahu amaraka hadha, adakah Tuhan yang memerintahkan kau untuk buat begini? Nabi Ibrahim dah tinggalkan Hajar, tinggalkan Ismail dengan sedikit bekal makanan. Kemudian dia pergi tanpa berpaling. Kemudian Hajar memanggilnya. Dia kata, adakah Tuhan yang menyuruh kau untuk meninggalkan kami? Kemudian Nabi Ibrahim kata, ya Allah yang perintah untuk tinggalkan kamu. Kemudian Hajar dengan penuh tawakal kata, idan Allah tidak akan mensia-siakan apa yang telah ditinggalkan kerananya. Apa yang ditinggalkan kerananya. Maka tinggallah Hajar dan Ismail di satu tempat yang kering kontang, tak ada penduduk, tak ada makanan, tak ada air. Subhanallah. So sekarang ni siapa lagi kuat? Lelaki ke perempuan kuat? Perempuan kuat emosi, lelaki mungkin kuat fizikal. Tetapi perempuan memang tidak ada pertikaian, dia kuat pada emosi. Kerana untuk berhadapan dengan perkara tersebut, dia memerlukan emosi yang kuat, kecekalan, tabah orang perempuan. Lalu tinggallah mereka di tempat tersebut. Kemudian habis makanan habis. Lalu Ismail alaihi salam dia menangis, berguling-guling. Disebut dalam hadis, Ismail ni berguling di atas tanah. Bukan perkataan saya, dia perkataan memang ada sebut dalam hadis. Berguling, dia berguling, nangis berguling. So Hajar alaihi salam, kan yang kita tahu bahawa dia pergi tu sebab nak mencari air. Dia tahu air tak ada. Dia tahu tak ada. Dia pergi cari. Sebenarnya dia pergi cari tu bukan kerana dia berharap air ada. Dia berharap juga lah. Tetapi sebab utama dia pergi ke Safa sebenarnya bukanlah semata mencari air. Dia tahu tak ada. Kan, kita duduk masjid ni, kita tahu air tak ada. Contohlah, kita tahu kalau kita nak ambil wuduk, kita kena keluar. Sekarang ni dia tahu tu tak ada air. Dia tahu Safa dan Marwah tu kerana dia tak tahu, tak boleh, jiwa dia runtun. So dia pergi jauh. Sama macam kisah bagaimana seorang ibu yang merebus batu supaya anak dia ni boleh tidur, tidak menangis. Sabar, tunggu sikit lagi nak lembut. Tidur dulu sikit lagi nak lembut. Dia tahu ke batu tu akan lembut? Batu tu tak lembut. Dia nak apa? Dia nak anak dia tenang je. Dia jiwa dia runtun, tak dia nak dengar. Begitulah Hajar ketika dia berlari antara Safa dan Marwah itu kerana hatinya runtun. So berlarilah dia di antara Safa dan Marwah. Kerana itu disebut dalam Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bima. Allah kata sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah min sya'airillah, sebahagian daripada syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang menunaikan haji itu pun umrah, fala junaha alaihi an yattawafa bima, maka tidak ada masalah untuk dia untuk berlari di antara Safa dan Marwah.
Kenapa dalam ayat tu guna fala junaha alaih, iaitulah tak ada masalah, tak apa kamu boleh berlari di antara Safa dan Marwah. Sedangkan Safa dan sa'i itu adalah rukun haji dan umrah. Tetapi Allah kata tak mengapa, seolah-olah benda tu nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Tak, bukan. Ayat tu sebenarnya menggunakan fala junaha alaihi, tak ada masalah kamu nak tawaf di situ, kerana di situ pada ketika selepas daripada musyrikin mengambil alih Mekah dan kemudian Nabi membuka kota Mekah, ketika musyrikin menguasai Mekah, mereka meletakkan sebesar-besar berhala di Safa dan Marwah. Satu di Safa, satu di Marwah. Dia letak berhala besar sehingga kan para sahabat ni ketika mana mereka nak sa'i, mereka teringat kepada berhala yang besar yang ada di Safa dan Marwah itu, menyebabkan mereka rasa tak sedap hati nak tawaf, tak sedap hati nak berjalan di antara Safa dan Marwah kerana teringatkan perkara tersebut. Lalu turunlah ayat ini untuk mengatakan bahawa benda tu dah tak ada, benda tu dah tak ada. Unsur-unsur kesyirikan itu telah tak ada. Unsur-unsur kesyirikan itu telah tak ada. Okey. Hajar berlari ke Safa dan Marwah ni, ayat itu menunjukkan yang pertama runtun hati dia. Nak menunjukkan bahawa perkara rasa mustahil pada manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang manusia pada mata manusia. Dia ada satu lagi contoh sebelum daripada kisah ini, itulah Maryam, ataupun selepas Hajar ni ada lagi satu kisah, iaitu kisah Maryam ketika melahirkan Isa dalam. Ketika mana Maryam sakit nak beranak, sakit bersalin. Sakit nak bersalin ni orang lelaki boleh nak gambar kan? Orang lelaki boleh gambar. Sakit nak bersalin ni boleh buat apa lagi tak? Ke ada lagi tenaga nak lempang orang tak? Sakit nak bersalin ni tak ada tenaga. Macam mana? Boleh siapa cerita? Sebab yang ni saya mana ada pengalaman. Tetapi nak cerita dalam keadaan sakit nak bersalin, Allah memerintahkan Maryam alaihissalam untuk menggoncangkan kurma. Allah kata wa uzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiya fakuli washrabi wa qarri aina. Allah kata dan goncangkanlah pokok kurma. Nanti kalau pergi, siapa pergi umrah dalam masa terdekat ataupun nanti pergi goncang. Cuba try goncang pokok. Tak bergerak. Pokok kurma ni kuat. Dia punya akar macam mana? Tak bergerak. Sampai Allah suruh Maryam wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goncang dan akan jatuhlah kurma-kurma yang basah, rutab. Macam akal manusia yang secara normal benda tu tak mungkin kan, secara normal goncang jatuh. Tetapi itu di situ dia panggil konsep Allah suruh kita usaha. Allah suruh kita usaha. Hajar tak tahu, tak ada air, buat je lah apa boleh buat. Kalau duduk pun air tak keluar, pergi je lah. Maryam alaihissalam tak ada tenaga nak bersalin. Dia nak buat kerana duduk pun tak ada tenaga. Goncang. Nanti balik tengok khasiat kurma untuk orang nak bersalin. Ada banyak kajian-kajian yang cover, yang buat study berkaitan dengan kurma untuk orang yang nak bersalin. Nak bersalin. Ada satu doktor tu, dia selalu ada slot ke IKIM dulu. Tak ingat nama doktor tu, tapi dia ada sebut lah. Adalah kata-kata saintifik dia, apa jen belakang astro kencang apa, ada kata-kataan dia lah yang menunjukkan ada benda-benda yang sangat bermanfaat untuk orang yang nak bersalin makan kurma. Okey, keluar air Zam-Zam dari pasir akibat tolakan kaki oleh Ismail. Ketika umur Ismail 13 tahun, Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Okey, nak rehat sebelum rehat.
Misalnya saya bagi satu lagi pengajaran penting berkaitan dengan Safa Marwah ni, berkaitan dengan kisah Hajar dengan Ismail ni. Saya nak bagi satu pengajaran yang sangat penting, iaitulah di dalam Quran ayat Inna Safa ni, ayat Inna Safa wal Marwata ni, besar. Ayat Inna Safa wal Marwata ni, atas dia kepala ayat, kepala muka surat besar. Kepala ayat dia Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Mana-mana boleh. Terima kasih. walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Okey, nanti balik dulu ke surat 24. Inna Safa wal Marwata ni, ayat ni cerita tentang Hajar Ismail tadi kan. Ayat sebelum dia tu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Susunan ayat itu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan kami akan uji kamu, walanabluwan, dan kami pasti, walanabluwannakum, ayat itu kami pasti, walanabluwannakum, ada dua kepastian kat situ, ada dua huruf taukid, dia panggil huruf, dia panggil confirmation lah, dua ayat taukid, ayat penegas. Wala lam luwannakum, sabdu, nun taukid, dia panggil nun taukid. Dua, kami akan pasti uji kamu bisyai'in, dengan sedikit. Mana kata ujian ni sedikit, besar macam mana pun ujian, kita jangan perkecilkan dia. Jangan perkecilkan masalah, jangan perkecilkan ujian, tetapi besarkanlah diri kita. Macam Ultraman bila dia lawan raksasa tu besar kan. Adakah dia memperkecilkan raksasa tu? Tak. Apa yang dia buat? Dia jadi besar. Dia jadi besar supaya dia lebih besar ataupun sama besar dengan raksasa, baru boleh lawan. Macam itulah kita dengan ujian. Ujian tu besar macam mana pun, kita jangan perkecilkan dia, tetapi besarkan jiwa itu. Sama macam katak. Kalau kat dalam bilik air, loncat kan? Kau orang lelaki pun ada loncat tak? Orang lelaki loncat lah, hilang kelelakian. Loncat kan? Loncat. Tapi kalau katak tu kat tengah padang yang luas, loncat tak? Tak loncat. Katak yang sama kan? Tapi kenapa kita rasa berbeza? Kerana kita telah membesarkan ruang kita untuk selesaikan masalah tu. Kita telah besarkan jiwa kita. Kita akan diuji, kita pasti akan diuji. Kerana kita tak akan masuk syurga melainkan kita tak ada uji. Tak ada siapa yang masuk syurga melainkan dia mesti diuji. Kami akan uji kamu bisyai'in, dengan sedikit. Bisyai'in tu ifadatu taqlil dia panggil dalam Quran. Ada kaedah saraf dia panggil bisyai'in, tak ada alif lam. Bisyai'in maksudnya bisyai'in sikit. Bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in, kami akan uji kamu sikit je. Dengan apa? Dengan kurangnya harta, dengan kurangnya jiwa, hilangnya jiwa. Minal khauf, takut, dengan rasa takut. Wal ju', lapar, kelaparan. Wa naqsim minal amwal,
kurang harta, wal anfusi wath thamarat, kurangnya jiwa, kehilangan jiwa, kekurangan sumber bekalan makanan, kita akan diuji. Kita akan diuji. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, kalau mereka diuji, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian barulah ayat Safa Marwah, nak menunjukkan manusia ni akan diuji, tetapi jangan risau. Telah ada bukti hidup Hajar alaihissalam dan Ismail. Kamu tengok ni bukti hidup. Mereka ini diuji lagi susah dari kamu. Boleh mati, boleh gila tau. Kalau duduk seorang-seorang tak bercakap berapa lama tak bercakap, boleh gila tau kan. Kita kena ada kawan bercakap. Sampai ada satu, saya tengok social eksperimen, dia bukan nak duit, dia tulis, dia plakat kat depan tu, dia kata, saya nak seseorang untuk bercakap. Lagi-lagi dengan sekarang ni zaman semua orang dengan handphone, bercakap tu jarang. Boleh gila tau tak bercakap dengan orang ni. Lain tau dengan WhatsApp ni. Hajar alaihissalam dan Ismail ni duduk di tempat tak ada orang. Tak ada orang, tak apa lagi, tak ada makan. Tak ada makan, tak apa lagi, tak ada air. Dia panggil kalau 3 bulan tak ada makanan, boleh tahan. 3 hari tak ada air, boleh tahan lagi. Tapi sedetik tanpa orang yang disayangi, kan. Dia panggil Hajar diuji dengan begitu teruk. Tapi Allah bagi tahu ayat tu, susunan dia begitu cantik untuk nak bagi tahu kita bukti hidup orang yang diuji ni. Kemudiannya akhirnya dia akan keluar daripada kesusahan tu. Dia keluar. Allah keluarkan dia. So sabar, kita enjoy dengan ujian. Kita enjoy. Kita tahu ujian ni akan ada, dan mudah ujian ni menghapuskan dosa, mengangkat darjat, kan kita enjoy. Ada orang kita enjoy. Nak cakap lagi bila 10.30 orang. Okey, kita sama. Okey. Kita habis satu slide lagi. Ketaatan dan pengorbanan, perintah korban sembelih Nabi Ismail melalui mimpi. Yang pertama, kita kena faham mimpi bukan hujah bagi orang awam. Bagi orang biasa, mimpi tidak boleh dijadikan hujah. Walaupun dia alim macam mana pun, mimpi tidak boleh dijadikan hujah untuk membentuk agama. Tak boleh. Tiba-tiba saya dapat mimpi, zikir begini 100 kali sehari, tak boleh. Tak boleh jadikan hujah. Tidak boleh membentuk agama mimpi orang awam. Tak boleh langsung. Walaupun dia alim macam mana pun, walaupun orang anggap dia sebagai wali ke apa ke, mimpi tidak selain daripada Nabi. Selain daripada Nabi. Tetapi bolehkah mimpi memberi petanda? Boleh. Boleh. Contohnya, kalau kita nak pergi bermusafir, kemudian malam tu kita dapat mimpi yang tak elok. Tiba-tiba kita dapat mimpi ada kecelakaan, berlaku kemalangan dan seumpamanya. Kita nampak dalam mimpi tu macam kereta kita terbabit. So mimpi tersebut bukanlah dia jadi hujah, tetapi boleh menjadi isyarat kita berhati-hati. Boleh. Macam tu boleh. Tetapi kalau dia berkaitan dengan agama, dia langsung tak boleh. Ada pensyariatan tertentu, tak boleh. Mimpi yang menyuruh kita untuk membuat maksiat, tak boleh. Mimpi buat maksiat, tak boleh. Tetapi memberi isyarat boleh. Kalau siapa yang ikut yang masyitah tu, dia terkilas pandang, dia terbabit dalam satu kemalangan menaiki kereta putih.
sedangkan dia tak ada kereta putih. So sejak daripada tu dia sentiasa usaha mengelak daripada menaiki kereta putih, sehinggalah pada hari kejadian dia menaiki kereta putih dan dia aksiden. Dia, maksudnya boleh menjadi isyarat, boleh. Tetapi mimpi para anbiya adalah sebahagian daripada wahyu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, mana kata umur anak ni dah umur matang, umur orang panggil boleh tolong bapak dia buat kerja. Umur kalau kita sekarang ni dah boleh bagi mak ayah dia duit belanja lah. Mak ayah dia belanja. Sayang sangatlah ke anak ni, sayang. Anak ni anak yang taat, ujung minggu ada masa balik kan, kemudian ada duit lebih belanja, tiap-tiap bulan tak miss bagi duit poket kan, ada bonus bawa pergi jalan-jalan. Sayang ke anak ni, sayang. Balik rumah ringan tulang, basuh pinggan. Ni anak lelaki tau, contoh anak lelaki basuh pinggan kan, tebas kebun mak dia kat belakang dan semua. Sayang ke anak ni. Kemudian dapat mimpi, ya bunayya inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Anni adbahuka, aku akan menyembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pendapat kau? Apa pendapat kau wahai anak? Dan dijawab, qala ya abati, wahai bapa, wahai ayah. Dalam bahasa Arab, abati ni lainnya abi tau. Abi ni bapa, abati wahai bapaku yang aku sayang. Pendek je, abati, alif ba ta, abati, wahai bapa yang aku sayang. Kalau abi, wahai bapaku. Kalau anak, ya bani, wahai anakku. Itu biasa. Ya bunai, wahai anak yang aku sayang. Ya wahai aku. Jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, insya-Allah Allah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar. Korban. Haji ini adalah satu manifestasi pengorbanan untuk buang rasa apa tadi? Talbiah tadi apa? Rasa memiliki. Jadi saya tutup untuk kita berehat dengan untuk tuan-tuan buang apa yang patut. Jangan lagi hari ni aku nak balik jalan kaki, kereta aku sedekahkan kepada masjid. Yang ni berehat, buang apa yang patut je. Buang yang patut. Jadi kita tangguh dulu, minta tasbih kafarah, kita sambung sepanjang subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.